Inilah Malaysia. Adakah Anda percaya dengan perkara sebegini? Cecilia adalah seorang wanita berusia 30-an yang bekerja di sebuah syarikat pemasaran di Oslo, Norway. Dia memanfaatkan cita rasa reka bentuknya yang luar biasa dan keupayaan analitiknya setiap hari untuk merangkai strategi jenama bagi para pelanggannya. Namun, tidak kira betapa sibuknya dia bekerja, sentiasa ada waktu untuk dia berehat seketika. Pada waktu itu, dia gemar melihat keindahan negara luar yang tular di media sosial. Secara khususnya, image-image mengenai Malaysia seperti tangga berwarna-warni di Batu Caves yang ikonik, keindahan bangunan warisan di Melaka, serta pemandangan malam menara berkembar Petronas, KLCC, yang menjulang tinggi ke awan di Kuala Lumpur, telah menarik perhatian hatinya secara mendalam. Sungguh sebuah tempat yang sangat cantik, fikirnya sambil melihat paparan skrin. Walaupun begitu, dia tidak pernah terfikir untuk melawatnya sendiri. Mengapa? Ini karena komen-komen orang di sekelilingnya mengenai Malaysia sangat negatif. Rakan-rakan sekerjanya sering berkata bahwa Malaysia adalah sebuah masyarakat yang huru-hara dan bising. Walaupun orangnya kelihatan peramah, namun lalu lintas dan pemandangan jalannya sangat berserabut. Di permukaan mereka nampak baik, tetapi ia adalah sebuah negara yang sukar untuk dirasai jarak pergaulan yang sebenar. Kata-kata seorang rakan sekerja sangat memberi kesan kepadanya. Saya rasa kehangatan rakyat Malaysia sebenarnya adalah satu lagi bentuk kekurangan sistem dan ketertiban dalam diri mereka. Cecilia entah bagaimana merasa yakin dengan pandangan ini sebuah tempat yang indah, tetapi tidak mempunyai kedalaman komunikasi yang sebenar. Prasangka sebegini mula bertapak dalam hatinya secara diam-diam. Sehinggalah pada suatu hari syarikatnya tiba-tiba memaklumkan bahwa dia perlu pergi ke Malaysia untuk urusan kerja. Syarikatnya akan menjalankan proyek bersama dengan sebuah agensi besar di Kuala Lumpur dan Cecilia telah dipilih sebagai penyelaras di sana. Saya ke Malaysia. Pada saat itu, apa yang terlintas di fikirannya bukanlah keterujaan, melainkan kebimbangan. Image Malaysia memang cantik, tetapi sebagai lokasi kerja, tanggapan yang diberikan adalah sangat bising dan mengelirukan. Tambahan pula, jika kabar angin tentang perbezaan budaya dan bahasa di tempat kerja itu benar, dia bimbang akan rasa tertekan dengan perasaan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dalam kekalutan fikiran itu, dia membuat satu keputusan. Alang-alang sudah ke sana, dia tidak mahu menganggapnya sebagai tugasan kerja semata-mata. Jadi, dia memutuskan untuk menyertakan hujung minggu sekali bagi menikmati suasana di sana. Dia menghubungi rakan universitinya yang berjiwa bebas, Annie, dan mengajaknya pergi bersama. Annie yang ceria dan pandai bergaul terus bersetuju sebaik sahaja mendengar pelawaan tersebut. Mestilah mahu, Malaysia pasti sangat menarik. Kalau tak pergi tengok sendiri, macam mana nak tahu? Di bawah dorongan semangat Annie, Cecilia mula membuat persiapan untuk ke Malaysia. Namun, jauh di sudut hatinya, masih ada keraguan yang sukar dihilangkan. Adakah aku benar-benar akan merasa syukur kerana pergi ke sana? Adakah pemandangan indah yang dilihat di media sosial akan menyambutku dalam realiti? Atau adakah ia hanya akan menjadi perjalanan kerja yang memenatkan? Dengan kebimbangan sebegitu, dia menutup bagasinya, menarik nafas panjang, dan kemudian pesawat itu meluncur di atas landasan menuju ke tanah yang digelar negara huru-hara itu. Sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia, Cecilia tidak dapat menahan diri daripada membelalakkan matanya. Cahaya masuk melalui tingkap-tingkap besar, dan terminal yang sangat luas itu memanjang dengan begitu teratur. Segala-galanya yang dilihat kelihatan bersih dan kemas, seolah-olah dia sedang berjalan di dalam sebuah karya seni bina. Ini sangat berbeza dengan image Malaysia yang berserabut dan bising dalam fikirannya. Annie juga membelalakkan mata dan berkata dengan teruja, bukankah ini sangat cantik? Malah udaranya pun terasa segar. Setiap langkah yang diambil mendedahkan bahwa perancangan di sini sangat sempurna. Selain bahasa Melayu, terdapat papan tanda dalam bahasa Inggris, Cina, dan Tamil. Dia dapat merasakan keprihatinan terhadap pelancong asing yang pertama kali berkunjung agar mereka tidak sesat. Kaki tangan yang lalu lalang semuanya mengukir senyuman semula jadi dan bekerja secara senyap di pos masing-masing. Itu tidak kelihatan seperti senyuman palsu mengikut SOP, sebaliknya memancarkan keikhlasan. Adakah ini benar-benar negara yang dikatakan huru-hara itu? Cecilia bertanya dalam hati. Walaupun dia tidak bercakap dengan sesiapa, namun satu perasaan tenang dan selamat yang seolah-olah dialu-alukan mula tersebar di dadanya. Pemeriksaan imigresen juga berjalan lancar. Pegawai itu melayan mereka dengan mesra dalam bahasa Inggris.
Apabila dia berasa keliru dengan dokumen, pegawai itu menjelaskan dengan sabar. Kabar angin mengenai ketidakteraturan itu sedikit pun tidak dirasai, sekurang-kurangnya di lapangan terbang. Selepas mengambil bagasi dan berjalan ke balai ketibaan, terdapat ramai pelancong dari pelbagai negara yang lalu lalang. Namun, apa yang ajaibnya ialah seluruh ruang itu diselubungi suasana yang tenang. Walaupun ramai orang, ia tidak bising dan tidak ada rasa berserabut. Ketenangan ini entah kenapa membuatkan hati rasa sangat damai. Ya, kata Annie perlahan. Cecilia mengangguk dalam-dalam. Dia merasakan sesuatu di lubuk hatinya mula cair perlahan-lahan. Sebelum keluar dari lapangan terbang untuk ke pusat bandar, stesen Clia Express terletak berhampiran. Mengikut arahan, mereka membeli tiket dan mengheret bagasi melalui palang tiket. Walaupun baru sahaja melangkah setapak, segalanya sudah begitu tersusun. Cecilia memerhati sekeliling sekali lagi dengan rasa kagum. Dia pernah mendengar bahwa Kuala Lumpur adalah bandar yang sibuk, huru-hara, dan hubungan sesama manusia nampak mesra, tetapi tidak ada kaitan yang syedje. Walaupun dia pernah mempercayainya, namun setakat ini, tanggapan pertamanya terhadap Malaysia adalah tenang, berbudi bahasa, dan selesa. Dengan tanggapan pertama sebegini, Cecilia dan Annie menaiki tren menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Cecilia belum menyadari bahwa cebisan prasangka kecil di dalam hatinya mula kehilangan bentuknya. Dari lapangan terbang menaiki tren, Cecilia dan Annie merasa gemetar tentang pergerakan di Kuala Lumpur yang sesak. Mereka membayangkan gerabak yang padat dengan suara orang bercakap, bunyi nada dering telepon, dan sebagainya. Namun, realitinya adalah di luar jangkaan sangat senyap. Para penumpang duduk dengan teratur dan masing-masing tenggelam dalam dunia sendiri. Setiap orang menjaga sensitiviti orang sekeliling dengan pergerakan yang kecil. Tidak ada langsung situasi bercakap di telepon atau berbual dengan suara kuat. Ketenangan ini benar-benar tidak seperti kawasan bandar raya, puji Annie dengan mata yang bersinar. Cecilia juga memberikan perhatian kepada ruang yang dikelilingi oleh rasa ketegangan yang selesa ini. Di Eropah Utara, orang juga lebih suka ruang yang senyap, tetapi di sini ia bukan sekadar kesunyian, malah ia membawa budaya budi bahasa dan timbang rasa yang lebih mendalam. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kawasan Bukit Bintang. Sebaik melangkah keluar dari stesen, apa yang terbentang di hadapan mereka adalah pemandangan arus manusia yang tidak putus-putus. Di laluan yang luas itu, orang ramai bersimpang siur, namun di situ juga wujud satu ketertiban yang ajaib. Aliran manusia terbahagi secara semula jadi, nampak seperti akan berlanggar tetapi tidak berlaku perlanggaran. Di atas eskalator, terdapat persefahaman untuk berdiri di sebelah kiri bagi memberi laluan di sebelah kanan. Di hadapan palang tiket, setiap orang beratur dengan tertib. Kalau inilah yang dikatakan sesak, maka saya lebih suka katakan ia sangat selesa. Cecilia tersenyum kecil. Perasaan gementarnya juga sedikit reda. Keluar dari kawasan stesen, akhirnya dia melihat persimpangan jalan Bukit Bintang yang ikonik itu. Itulah pemandangan penuh bertenaga yang telah dilihatnya berkali-kali di media sosial, tetapi melihatnya dengan mata sendiri adalah sangat berbeza dengan apa yang dilihat di skrin. Apabila lampu isyarat bertukar hijau, orang ramai meluru masuk ke persimpangan dari 4 penjuru. Tenaga itu bagaikan aliran sungai yang besar yang bertemu seketika. Tidak ada kekacauan dan hampir tidak ada perlanggaran. Pergerakan orang ramai itu sendiri membentuk satu ketertiban. Sambil terpaku dengan daya tarikan itu, pandangan mereka beralih ke bangunan tinggi di atas. Di situ terpapar iklan 3D yang sangat besar. Wataknya kelihatan begitu hidup seolah-olah mahu melompat keluar dari skrin. Rasa realistik itu membuatkan mereka tidak dapat menahan diri daripada mengeluarkan bunyi kagum. Cecilia melihat tanpa berkedip. Ia jauh lebih hebat daripada apa yang dilihat dalam video. Dalam hatinya, realiti Malaysia mula memperkukuhkan kehadirannya secara diam-diam. Berada di jalanan Bukit Bintang, Cecilia dan Annie terpegun dengan kepelbagaian pemandangan jalanan tersebut. Di hadapan mereka tersergam bangunan komersial berdinding kaca, manakala di bawahnya terdapat deretan restoran dan kedai yang tidak terkira banyaknya. Lampu neon menerangi persimpangan jalan. Mungkin beginilah rupa bandar masa hadapan, kata Annie kagum. Cecilia juga mengangguk. Dinamik iklan 3D, papan tanda panduan menggunakan AI, serta rupa bandar yang masih mengekalkan ketertiban dalam kesesakan manusia, semuanya membuatkan mereka seolah-olah berada dalam dunia film. Kebetulan sudah masuk waktu makan tengah hari, mereka berdua memutuskan untuk mencari restoran untuk berehat. Mereka dibawa ke sebuah kedai gaya santai yang terang dan terbuka. Di atas meja disediakan komputer tablet untuk memilih menu dan memesan makanan.
Tidak lama selepas Cecilia mengesahkan pesanan, apa yang menghantar makanan ke meja mereka adalah robot pelayan. Dengan bentuk yang bulat, suara yang comel, dan pergerakan yang lancar, ia menghantar makanan dengan teliti sebelum pulang semula ke kedudukan asal secara automatik. Ia benar-benar seperti masa hadapan. Suara Annie membawa kegembiraan seperti kanak-kanak. Cecilia juga tidak dapat menahan diri daripada tersenyum. Di Malaysia, adakah teknologi sebegini sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian? Memikirkan hal itu, dia merasakan perasaan ingin tahu di lubuk hatinya mula tercetus secara diam-diam. Selesai makan, mereka kembali keluar. Walaupun di bawah sinar matahari yang terik, jalanan Bukit Bintang masih penuh dengan tenaga. Pada saat itulah, dia secara tidak sengaja perasan satu lorong kecil di celah bangunan. Mahukah kita masuk ke sana? Jari Annie menunjuk ke arah jalan belakang yang mempunyai papan tanda rendah. Di situ tersebar satu suasana yang seolah-olah masanya terhenti dan membawa rasa nostalgia yang merindukan. Berjalan menyusuri lorong itu, apa yang muncul adalah sebuah kedai makan tradisional warung dengan gaya lama yang menggantungkan lampu-lampu ringkas. Cahaya yang menembus dari pintu kayu dan aroma sate serta nasi lemak membuatkan orang merasa seolah-olah sebentar tadi mereka berada di bandar paling maju, namun kini berada di dunia yang berbeza. Apabila pintu dibuka, mereka melihat pemilik kedai yang menyambut tetamu dengan wajah manis di belakang kaunter. "Selamat datang. Ada tempat duduk kosong." Di bawah dorongan suara yang lembut itu, mereka berdua duduk di kerusi kaunter. Di dinding tergantung menu tulisan tangan, nama setiap hidangan dan harganya sangat sederhana. Segalanya penuh dengan suasana kehangatan dan kemesraan. Tidak lama kemudian, nasi lemak dan sate yang dibakar teliti dengan api arang dihidangkan. Kulit sate itu garing dan di dalamnya sangat berair. Satu gigitan membawa aroma panggang yang harum menusuk hidung. Ini bukan sekadar hidangan makanan, fikir Cecilia. Setiap hidangan dibuat dengan penuh hati, dapat dirasakan keikhlasan pemilik kedai terhadap pelanggannya. Itu adalah masakan yang lebih penuh emosi daripada mana-mana resipi. Pemilik kedai, demi membolehkan mereka sebagai pelancong asing memahami, telah menjelaskan bahan-bahan dan cara makan yang disyorkan dengan mesra. Adakah Anda seronok di Malaysia? Setiap ayat yang ditanya terasa hangat seperti di kampung halaman. Melihat orang-orang pejabat ketawa sambil berbual tentang kerja dengan segelas teh tarik di tangan juga meninggalkan kesan yang mendalam. Terima kasih, jumpa lagi esok. Dalam perbualan itu terserlah keprihatinan rakyat Malaysia yang tidak disengajakan. Walaupun ia sebuah bandar raya, di sini sedikit pun tidak ada kedinginan dalam kesesakan. Sebaliknya penuh dengan kehangatan dan kemanusiaan. Cecilia berkata perlahan, merasakan stereotype tentang Malaysia yang huru-hara dalam hatinya sedang hancur tanpa belas kasihan. Walaupun hari sudah gelap, jalanan Bukit Bintang masih tidak hilang cahayanya. Lampu neon yang berkelip, kesesakan manusia di persimpangan jalan sama seperti waktu siang, namun kemeriahan itu membawa sedikit ketenangan. Selepas makan, Cecilia dan Annie ditiup angin malam sambil berjalan santai pulang ke hotel. Berjalan berdua sebagai wanita di bandar besar negara asing pada waktu malam, jika dahulu mereka pasti akan merasa waspada. Namun di bandar ini ia berbeza. Tak takut kan? Sebaliknya rasa sangat selamat, gumam Annie. Cecilia juga mengangguk dalam-dalam. Memang ramai orang, tetapi setiap orang seolah-olah tidak mempedulikan orang lain, namun dalam masa yang sama tetap menjaga adab. Orang muda yang lalu lalang juga tidak memekik keterlaluan, seolah-olah bandar ini mempunyai satu set peraturan ketenangan yang tersendiri. Di Norway, tidak begitu digalakkan untuk wanita berjalan sendirian di kawasan bandar pada waktu malam kerana kemungkinan terlibat dalam kes rompakan atau masalah. Namun di sini, di pusat bandar Kuala Lumpur, walaupun lewat malam, masih boleh dilihat wanita-wanita berjalan sambil ketawa bersama rakan. Malah ada keluarga yang membawa anak-anak dengan kereta sorong bayi. Rasa selamat ini bukan sekadar kerana keselamatan yang baik sahaja, fikir Cecilia. Ia bukan kerana ada orang yang memerhati, tetapi kerana budaya di mana orang menjaga batas pribadi masing-masing dalam masa yang sama mempunyai perasaan bertimbang rasa sesama manusia. Budaya itu seolah-olah memberi bandar ini satu ketegangan yang tenang dan rasa aman. Melewati satu sudut jalan, terdapat sebuah pondok polis kecil. Melalui tingkap kaca, kelihatan polis sedang meneliti dokumen dan menjawab pertanyaan pelancong asing dengan mesra. Ini pasti bukan sesuatu yang istimewa, namun bagi Cecilia, pemandangan ini kelihatan sangat berciri khas Malaysia. Huru-hara, bising perkataan-perkataan yang didengarnya sebelum bertolak ini mula disedarinya sebagai sangat jauh daripada realiti.
Kelembutan bukan sekadar pada kata-kata dan ekspresi, tetapi pada perasaan di mana peraturan tidak digunakan untuk mengongkong, sebaliknya dipatuhi secara semula jadi. Itulah malam yang membuatnya menyadari perkara ini. Dalam perjalanan ke hotel, mereka sekali lagi berdiri di hadapan persimpangan Bukit Bintang. Orang ramai yang dikelilingi cahaya malam berjalan seolah-olah tidak ada apa-apa, berselisih dan bersilang. Pemandangan itu berbeza dengan waktu siang, membuatkan orang merasai satu harmoni yang indah. Malaysia rupa-rupanya bukan negara yang huru-hara ya. Kata-kata yang keluar secara semula jadi dari mulut Annie membuatkan Cecilia tersenyum dan menjawab, "Ya, sebaliknya ia sangat hangat dan tenang. Sesungguhnya, di bawah selubung malam Kuala Lumpur, hati mereka benar-benar meninggalkan rasa selamat dan kehangatan." Keesokan paginya, di kaunter hotel, seseorang mengesyorkan kepada mereka, jika ada masa, ada satu tempat ibadat yang sangat hebat berhampiran. Tempat itu adalah Batu Caves. Cecilia dan Annie dengan perasaan santai memutuskan untuk mengunjungi tapak suci yang tenang ini di tengah hiruk-pikuk bandar raya. Meninggalkan jalan besar, mereka melalui kawasan pinggir bandar di mana pemandangan jalanan perlahan-lahan berubah dan udara juga beransur-ansur berbeza. Muncul di hadapan mereka adalah patung Dewa Murugan yang menjulang tinggi dan tangga berwarna-warni yang megah, dengan asap kemenyan yang berkepul-kepul dan suasana kuil yang agung dan sunyi. Ia bagaikan berada di dunia lain, gumam Annie. Cecilia juga kehilangan kata-kata. Apa yang kedengaran di telinga hanyalah bunyi doa dan bisikan rendah orang yang khusyuk. Walaupun baru beberapa menit tadi mereka dikelilingi oleh manusia dan kendaraan, di sini masanya mengalir dengan cara yang sangat berbeza. Berjalan di dataran kuil, kelihatan petugas sedang menguruskan kawasan tersebut. Seorang sukarelawan yang menyadari kehadiran mereka berjalan menghampiri dengan sopan dan menegur dalam bahasa Inggris. "Jika Anda tidak keberatan, mahukah saya tunjukkan urutan untuk melawat?" Terhadap tawaran yang semula jadi dan lembut itu, mereka berdua terkejut tetapi tetap mengangguk. Pertama, melihat asap kemenyan yang berkepul, ia bukan sekadar satu upacara, malah lebih kepada satu perasaan untuk menyusun semula ketenangan dalam diri, secara senyap. Kemudian, mengikut aliran manusia, menuju ke arah tempat suci, dan apabila merapatkan tangan dan menutup mata untuk berdoa, satu perasaan ajaib dirasai di mana sesuatu yang beku di lubuk hati mula cair sedikit demi sedikit. Itulah doa yang dihargai oleh rakyat Malaysia, fikir Cecilia perlahan. Bukannya tentang agama semata-mata, ia lebih kepada satu kerohanian yang wujud bersama kehidupan. Dia merasa sangat terharu bagaimana di dalam ruang ini, kesucian dan kehidupan seharian boleh bertindih dengan begitu semula jadi. Di dalam kawasan kuil, terdapat ukiran dan binaan yang indah, dengan naga dan dewa-dewi yang kelihatan hidup. Di sini, ia bukan sekadar tempat pelancongan, tetapi lebih kepada kepercayaan yang mendalam dalam masyarakat setempat. Cara sukarelawan berkhidmat dengan penuh semangat, cara penganut menundukkan kepala berdoa dengan tenang, segalanya bukan sekadar formaliti, tetapi mencerminkan rupa hati yang sebenar. Cecilia tiba-tiba teringat tanggapan yang dipegangnya terhadap Malaysia sebelum datang ke sini, masyarakat yang huru-hara, hubungan sesama manusia yang bising. Kini dia faham dengan jelas bahwa tanggapan itu semuanya hanyalah sebahagian kecil yang salah. Berdiri di sini, barulah dia menyadari buat pertama kalinya betapa dangkalnya prasangka dalam hatinya. Di tengah-tengah bandar raya, rupa-rupanya ada tempat yang begitu tenang, kuat, dan hangat. Cecilia mengangguk dalam-dalam terhadap kata-kata Annie. Inilah cara budaya Malaysia wujud bersama kemodenan tanpa membuang tradisi. Teknologi paling maju dan tradisi beratus tahun wujud bersama tanpa sebarang rasa janggal. Negara sebegini mungkin tidak banyak di dunia ini. Semasa meninggalkan kuil, satu fikiran muncul dalam hati Cecilia. Dia mahu lebih mengenali tempat ini. Keinginan itu muncul dari lubuk hati secara senyap namun pasti. Selepas tersentuh dengan ketenangan dan kerohanian di kuil pada waktu tengah hari, Cecilia dan Annie memutuskan untuk pergi ke mercu tanda ikonik Kuala Lumpur, Menara Berkembar Petronas, KLCC, untuk melihat sisi lain Kuala Lumpur. Dek pemerhatian yang terletak di tingkat tinggi menara pencakar langit itu adalah ruang di mana mereka boleh melihat pemandangan bandar Kuala Lumpur 360 darjah. Sambil memegang tiket dan menaiki lift berkelajuan tinggi ke atas, satu perasaan teruja melonjak dalam hati Cecilia. Selepas berjalan melalui hiruk-pikuk bandar raya, proses naik ke arah langit ini seolah-olah membawa satu makna simbolik yang tertentu. Sebaik pintu dibuka dan mereka melangkah ke dek pemerhatian berdinding kaca, Cecilia menarik nafas panjang.
Apa yang terbentang di hadapan mereka bukan sekadar sebuah bandar, tetapi sebuah peta yang sangat besar. Bangunan yang tidak terkira banyaknya tersusun dengan teratur. Jalan raya bersilang secara geometri dan aktiviti manusia membentuk satu pemandangan. Hebatnya, ia benar-benar nampak seperti sedang hidup, puji Annie. Cecilia juga mengangguk dalam-dalam. Kuala Lumpur adalah hutan bangunan yang luas, tetapi jika dilihat dengan teliti, di situ juga bergabung dengan kehijauan dan air. Rumput di taman, dataran monumen, padang sekolah, dan pokok-pokok di tepi laluan pejalan kaki yang disediakan dengan baik, terasa seperti alam semula, jadi telah digabungkan ke dalam bandar raya. Kemudian di ufuk yang lebih jauh, samar-samar kelihatan bayangan gunung ganang yang hijau. Kebetulan waktu itu adalah waktu senja. Langit berubah dari warna jingga kepada ungu, bergabung dengan lampu-lampu kota menghasilkan satu tona warna yang cantik. Alam semula jadi dan bandar raya boleh dipersembahkan dengan begitu harmoni. Satu aliran kehangatan melonjak dalam hati Cecilia. Itu bukan sekadar rasa terharu terhadap pemandangan. Dalam beberapa hari ini, dia telah bertemu dengan pelbagai sisi Malaysia teknologi paling maju, masyarakat yang berbudi bahasa, budaya kerohanian yang mendalam, serta emosi manusia. Dari ketinggian ini, dia benar-benar merasakan bahwa semua ini bukan wujud secara berasingan, sebaliknya ia dihubungkan dengan sangat bijak. Pada saat itu, seorang kaki tangan warga Malaysia menegur Cecilia. "Adakah apa-apa yang saya boleh bantu?" Terhadap teguran dalam bahasa Inggris yang fasih itu, Cecilia walaupun sedikit terkejut namun tetap tersenyum dan berkata dia hanya sedang menikmati pemandangan. Lalu kaki tangan itu dengan mesra menunjukkan peta dan menjelaskan latar belakang sejarah kawasan di mana dek pemerhatian ini dibina serta peninggalan bandar lama. Itu bukan sekadar panduan, tetapi penuh dengan rasa kasih dan bangga terhadap tanah air ini. Cecilia tiba-tiba terfikir bahwa apa yang dikatakan kekuatan bukanlah bermaksud sempurna tanpa cacat celah. Adakah bandar ini juga sentiasa berfikir tentang apa yang perlu ditinggalkan dan bagaimana untuk menjaganya? Semasa pembangunan bandar dilakukan, kuil lama dan bangunan warisan dikekalkan. Di sebelah robot yang menghantar makanan, pemilik kedai makan membakar sate dengan api arang. Masa hadapan dan masa lalu, rasional dan emosi tidak disingkirkan tetapi wujud bersama. Keseimbangan ini mungkin adalah punca sebenar. Mengapa Malaysia adalah Malaysia? Tidak lama kemudian, matahari terbenam. Bandar mula diterangi cahaya, lampu kereta mengalir, bayang dan cahaya bersilang. Kuala Lumpur menunjukkan rupa yang lain pula. Ekspresi waktu siang dan malam sangat berbeza ya, puji Annie. Cecilia juga sekali lagi tertarik dengan perubahan itu. Malaysia tidak dapat digambarkan dengan satu warna sahaja, tetapi ia ditenun daripada pelbagai warna dan bentuk untuk menghasilkan satu pemandangan. Pemandangan dari dek pemerhatian nampaknya melambangkan perkara ini. Lautan cahaya yang dilihat dari dek pemerhatian, pemandangan malam itu secara senyap telah mengubah sesuatu dalam diri Cecilia. Ia bukan kerana kemewahan atau kemajuan luaran tempat ini yang menyentuh hati Cecilia, sebaliknya adalah cara kewujudannya. Contohnya, jarak antara manusia yang tenang dan lembut, saling memberi laluan tanpa bersuara. Contohnya, walaupun teknologi maju, manusia masih didukung oleh kepercayaan tradisi dan doa yang sebenar. Segala-galanya di Malaysia wujud bersama secara semula jadi. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Cecilia merenung kembali pengalamannya dalam beberapa hari ini. Kebersihan dan kesopanan yang dirasai di Klia, kesunyian dan ketertiban di dalam tren, perbandingan antara teknologi digital di Bukit Bintang dengan kedai makan belakang lorong yang hangat, serta suasana di Batu Kaves dan pemandangan berlapis-lapis di dek pemerhatian. Setiap satu telah memecahkan stereotipnya. Malaysia adalah sebuah masyarakat yang huru-hara dan bising. Kini dia seolah-olah tidak percaya bahwa dia pernah mendengar kata-kata sebegitu sebelum datang ke sini. Sebaliknya, Malaysia adalah sebuah masyarakat yang halus dan sensitif terhadap perasaan manusia. Bukannya tentang pendirian yang tinggi melangit, tetapi tentang memahami hati pihak lawan dan dengan teliti mengelak daripada menyusahkan orang lain. Itulah estetika hubungan sesama manusia yang berbeza daripada mana-mana budaya yang pernah dialaminya sebelum ini. Di Bukit Bintang pada waktu malam, wanita sendirian juga boleh berjalan dengan aman. Malah jika seseorang kehilangan barang, ia akan dipulangkan dengan baik. Polis dan kaki tangan yang tidak teraga-aga untuk membantu pelancong asing yang tidak dikenali dalam segala-galanya terkandung keprihatinan yang tenang namun ikhlas. Dan apa yang paling dirasakan secara mendalam oleh Cecilia adalah kekuatan budaya yang terus diwarisi.
Di negara lain, banyak perkara lama yang tidak bernama telah dihapuskan. Namun di Malaysia, di sebelah teknologi baru masih hidup kebiasaan dan kepercayaan sejarah beratus tahun. Robot dan kemanusiaan, lampu neon dan doa, masa depan dan ingatan semuanya wujud secara semula jadi dalam ruang yang sama. Dia merasakan tempat sebegini adalah unik di dunia. Kemudian, mereka menikmati pelancongan di Kuala Lumpur dengan sepenuh hati untuk beberapa hari berikutnya. Akhirnya, tibalah hari untuk pulang ke tanah air. Pagi hari kepulangan, semasa Cecilia mengemas beg, dia mengambil satu barang yang disimpan secara diam-diam dalam bagasinya. Itu adalah satu perhiasan kayu kecil yang diberikan oleh pemilik kedai makan tersebut. "Semoga perjalanan Anda selamat," katanya sambil tersenyum. Rupa wajah itu masih segar dalam ingatannya sehingga kini. Di dalam kendaraan menuju ke lapangan terbang, Cecilia berpikir dalam diam, "Saya pasti akan kembali lagi." Dalam hatinya juga muncul satu lagi pikiran, yaitu keinginan untuk menyampaikan rasa terharu yang dirasainya di tempat ini kepada orang yang masih belum mengenali Malaysia. Malaysia adalah sebuah tempat yang sangat ajaib dan hangat. Perjalanan ini bagi dirinya telah menjadi satu titik pusingan hidup yang cukup untuk dikongsikan sedemikian rupa. Apabila pesawat meninggalkan landasan, Cecilia menoleh ke belakang sekali lagi. Dalam pemandangan jalanan yang semakin menjauh, menara berkembar Petronas yang dikenali itu nampaknya sedang bersinar dengan lembut. "Terima kasih Malaysia, saya pasti akan datang melawatmu lagi," bisiknya dalam hati. Perjalanan yang sukar dilupakan dalam hidupnya telah melabuhkan tirainya. Bagaimanakah pendapat Anda? Sebuah perjalanan rupa-rupanya boleh mengubah hati seseorang sedemikian rupa. Jika Anda juga mempunyai pengalaman sebegini, sila beritahu kami di ruangan komen. Jika cerita ini sedikit sebanyak menyentuh hati Anda, sila langgan saluran ini dan tekan tanda suka. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.